Okey, jisim. Jisim jarang kita guna dalam hidup kita. Dalam perbualan harian, percakapan harian kita jarang guna perkataan jisim ni. Tapi jisim ni memberi maksud berat. Berat kita lah. Kita selalu guna perkataan berat. Dia sinonim dengan berat lah. Jisim ni sama juga dengan berat. Cikgu. Ya, kenapa? Muka surat berapa? Surat 77. Terima kasih, cikgu. Sekejap Cikgu, kenapa buku saya tak sama macam cikgu? 77. Kenapa? Ada page hilang ke apa? Bukan. Ini betul 77. Tapi lain. Macam ni. Tambah tolak jisim. Tengok yang lain sama tengok. Saya pun cikgu. 79. 79. 79. Sekejap. Lain cikgu. Terima kasih, Kak. Thank you Kak. Kejap. Oh, 79. Alright. Semalam punya 78 cikgu. 78. Semalam punya 78. Hilap. Okey. 79 Oh, semalam cikgu salah lah letak latihan tu. Ustaz 79. Okey. Semalam saya buat kat 78. Betul. Semalam latihan dalam Google Classroom cikgu salah letak muka surat lah tu. Nanti betulkan. Semalam saya masuk lambat sikit. Lepas tu saya tengok mana muka surat yang sama page. Yelah. Okey. Hari ni kita tengok jisim. Jisim dia sinonim dengan berat. Apa-apa juga benda yang punya berat, dia ada jisim. Macam badan kita lah. Badan kita ada berat. Dia ada jisim. Sama, dia maksudnya sama je. Jadi unit yang kita akan pakai dalam tajuk jisim ialah, kita buat nota dulu sikit. Jisim ni dia sama juga maksud dengan berat. Okey. Dia punya unit ada dua sahaja, iaitu kilogram. Satu lagi gram. Ni mudah sikit. Berbanding dengan tajuk panjang, dia ada 4 unit. Kilometer, meter, sentimeter, milimeter. Untuk jisim ada dua sahaja, iaitu kilogram dengan gram sahaja. Unit dia punya singkatan dia kg. Dia ambil perkataan K dengan G ni. Yang ni dia ambil G sahaja. So G sahaja. Dia sama macam semalam. Kilo tu bermaksud 1000. Kilo ni bermaksud 1000. Angka bagi kilo dia adalah 1000. Kilometer, 1000 meter. Buang perkataan K tu, gantikan dengan angka 1000. Dia akan jadi 1000 gram. K tu ialah 1000. Kilo tu bermaksud 1000. So dia guna balik pada tajuk jisim kilogram. Kilo tu ialah 1000. So 1000 gram.
Senang ingat sikit lah yang ni. Okay, jadi semalam macam kita jumpa kilometer. Kalau kita buat jadual T dia akan jadi macam ni lah. Kilogram yang besar duduk kat depan, yang kecil akan duduk di belakang. 1 sama dengan 1000. So kita tengok kat sini dia ada 3 sifar. So kita dah boleh agak kat sini dia ada 3 bilik. So dia ada 3 bilik. So jadual T yang kita akan pakai untuk tukar unit ataupun porsi tambah tolak ni mesti menggunakan jadual T. Okey, contoh kalau kita nak tukar unit ni. Contoh nak salin dulu tak? Okey, salin dulu. 1 minit salin. Okey, contoh kita nak tukar unit katakanlah kita nak menukar unit 400 gram sama dengan berapa kg. Okey, cikgu lupa tadi. Kilogram nak pergi ke gram. Operasi dia darab Kilogram nak pergi ke gram. Pergi sana. Darab 1000. Sebab ada perkataan kilo tu patah balik. Bahagi 1000. Macam tu je. Ada 2 mudah sikit. 2 unit je. So, kalau kita nak guna kaedah darab dengan bahagi untuk tukar unit, kita tengok gram nak pergi ke kg. Gram nak pergi ke kg, kita tengok sini dia ada bahagi 1000. So, 400 bahagi 1000. Gram nak pergi kg bahagi okey, kita tengok 400 bahagi 1000. Dia guna kaedah pecahan kita masukkan sifar. Sebab apa cikgu gunakan kaedah pecahan? Sebab kita boleh guna kaedah mansuh. Pemansuhan. 1 atas, 1 bawah. 1 atas, 1 bawah. 4 bahagi dengan 10 boleh guna kaedah tangan kiri ataupun tangan kanan. Tangan kanan untuk darab, tangan kiri untuk bahagi. So bahagi 10, sifarnya ada 1. So, titik perpuluhan tak ada. Nak gerakkan titik pun tak ada. So, kita letakkan titik di hujung. Dia seolah-olah dah jadi macam ni lah. Dah jadi 4/10. Okay, sifarnya ada 1. Titik perpuluhan di hujung. Gerakkan ke kiri 1. So, titik perpuluhan yang baru kat sini. So, dia akan jadi perpuluhan 4. Jadi, kat depan ni tak ada angka. Kita letak sifar lah. Sifar perpuluhan 4. Dapatlah jawapan dia 0.4 kg. Okey, kaedah yang kedua menggunakan jadual T. Okay, kalau nak tukar unit ni, kita menggunakan jadual T. Kg, gram. Gram ada 3 bilik. 1 sama dengan 1000. So ada 3 bilik. Soalan 400 gram. Masuk pada rumah gram. Sifar 4. Okay, semak balik betul tak? 400 gram. Macam tu. Semak balik. Okey, kat depan ni tak ada angka. Kat depan ni tak ada. Okay, letakkan dengan letak sifar. Okey, sekarang nak unit kg. Bulatkan kg. Baca sampai hujung. Okey, garisan yang cikgu lukis ni, kena tak garisan yang panjang ni? Dia kena kat sini. So, bila kena kat situ, dia ada perpuluhan. So, jawapan dia 0.4 sifar. Sama juga kalau awak tulis 0.4. Sifar ni tak ada nilai ni. Tak tulis pun tak apa. Sifar yang hujung tu tak tulis tak apa. Sorry. Okey.
Ni titik perpuluhan ni juga nak padam macam mana ni? Hilang dia. Izinkan saya ke tanda cikgu. Okey. Dia tak nak padam lah. Terima kasih cikgu. Okey. Okey. 0.4 kg. Jangan lupa tulis. Soalan-soalan ataupun topik-topik yang pengiraannya melibatkan unit, kena tulis jawapan, kena tulis. Jangan tulis 0.4 saja. Tulis 0.4 kg tu kena tulis. Kena tulis betul-betul. Jangan tertinggal. Nanti markah untuk jawapan tak ada. Okey, so ada dua kaedah. Sama juga macam sebelum ni. Tajuk panjang. Ada dua kaedah. Kaedah pertama guna kaedah darat ataupun bahagi. Kaedah yang kedua menggunakan jadual T. Jadi siapa yang tak ingat tiba-tiba dia nak jawab soalan yang melibatkan penukaran unit, dia terlupa macam bahagi berapa, darat berapa. Okey, ingat alternatif yang kedua kita ada ialah jadual T. Guna jadual T. Jadual T tidak perlu darat bahagi. Masuk saja dalam angka dalam jadual T ni, kemudian kita baca saja balik. Nak kg ke nak gram? Kalau nak unit depan ada perpuluhan, kalau nak unit gram tak ada perpuluhan. Itu saja. Ingat yang depan, kalau nak yang depan dia ada perpuluhan, kalau nak yang belakang dia tak ada perpuluhan. So kalau nak gram, kalau kita nak dalam gram, baca sampai situ, okey, kita gariskan ke sampai ke hujung, dia tak menyentuh kat situ. Dia tidak menyentuh garisan yang panjang tu, so dia tak ada perpuluhan. Tempat garisan tu tempat perpuluhan. So 400 gram macam tu. Macam tu je. So kalau menggunakan jadual T tak perlu darat ataupun bahagi. Mudah je. Okey, kita berbalik terus kepada soalan muka surat 79. Okey, selesai. Tu nota sikit je, tak banyak pun. Sebab dia melibatkan 2 unit saja. Sekejap, jom tutup dulu soalan ni. Sekejap. Okey. Tengok soalan yang pertama, muka surat 79. Okey, kita kena buat jadual T. Untuk selesaikan operasi tambah dan tolak, mesti bermula dengan jadual T. Okey, sama-samalah awak pun terus buat. Mudah je ni. Dia sama je konsepnya macam kaedah sebelum ni, jadual T. Dia sama je. So, kg, gram, satu kg, 1000 gram. So, ada 3 bilik. Okay, masukkan soalan 3 kg. 3 kg. 480 gram. 480 gram. Tambah 2 kg. Masukkan pada rumah yang betul. Susun ikut rumah yang betul. 900 gram. Okay, selesaikan yang tu dulu tambah. Selesaikan tambah tu dulu. Kemudian dapat jawapan baru kita buat tolak pula ni. Tolak 1 kg 760 gram. Okey, cikgu tunjuklah satu ni.
Okey, operasi tambah ni sifar 8 13 satu naik atas. So sini 6. Okey, tolak sifar 8 tolak 6 2, 3 tolak 7 tak boleh, pinjam tinggal 5. Ini dapat 1. So 13 tolak 7. Berapa 13 tolak 7? 6. 5 tolak 1, 4. Okey, dia nak jawapan dalam 2 unit. Mana asing-asing. 1 kg, 1 gram. Bila asing-asing, kita baca ikut rumah. So, kalau kita tengok kat sini, 4 kg. So, tulis 4 kg. 620 gram. Tulis kat sini 620 gram. Bila asing-asing, kita baca ikut rumah. Okey, katakanlah soalan ni, cikgu ubah sikit soalan ni. Katakanlah cikgu ubah sikit soalan ni. Dia nak dalam kg sahaja. Kg sahaja. Okay, macam mana? Dia nak kg sahaja. Tadi dia dua-dua. Kg dengan gram. Kalau kg dengan gram, kita baca ikut rumah. 4 kg, 620 gram. Okay, kalau nak kg sahaja. Kg sahaja, kita... Cuba padam ni sekejap. Padam yang bulat ni. Okey, kalau nak kg saja, so kita bulatkan kg. Kita baca sampai hujung, nampak garisan yang cikgu buat ni, dia menyentuh garisan yang panjang kat tengah tu. So, dia ada perpuluhan. Perpuluhan dia kat mana? Perpuluhan dia kat tengah ni. So, jawapan dia 4,620 kg. Kalau nak kg. Okay. Kalau nak gram sahaja. Kalau kita nak gram sahaja, okay, kita bulatkan gram. Kita gariskan sampai hujung. So garisan tu tidak menyentuh garisan yang panjang ni, yang kat tengah ni. Dia tak menyentuh kat situ. So dia ada perpuluhan tak? Tak ada perpuluhan. Dia tak ada perpuluhan. So sama dengan kalau nak gram sahaja, dia akan jadi 4,620 gram. Beza dia ada perpuluhan dengan tak ada perpuluhan saja. Tapi kalau nak baca asing-asing, dia akan jadi macam mana? 4 kg asing-asing. Ni asing-asing. 620 gram. Baca asing-asing, dia ikut rumah. Okay, so ada 3 pilihan jawapan kat situ. Bergantung kepada kehendak soalan. Kalau soalan yang nak asing-asing, kita bagilah jawapan yang ni. Kalau nak jawapan kg, kita bagi yang ni. Kalau nak jawapan gram, kita bagi yang ni. So, ada 3 kaedah untuk menulis jawapan. So, tengok kehendak soalan. Tengok kehendak soalan dia. Dalam kes ni, dia nak asing-asing. So, kita baca asing-asing. Okay, soalan nombor 2. Buat boleh buat sendiri. Cumanya cikgu nak tekankan kat sini. Macam mana penulisan 14 kg 50 gram. Nanti awak buat sendiri tu. Operasi tolak dengan tambah tu buat sendiri nanti. Okay. Okay, cikgu nak tunjuk macam mana nak tulis 50 gram tu. Kg, gram, 1 kg sama dengan 1000. Okay, maknanya dia ada 3 bilik sebab dia ada 3 sifar. Okay, masukkan 14 kg, tak ada masalah. Kg tak ada masalah. 14, masukkan pada rumah kg 14. Okay, 50 gram. Ni jangan salah isi. Kemungkinan ada orang, ni banyak kes cikgu jumpa, bila dia menulis pada rumah bilik-bilik tu, dia tidak mengikut susunan yang betul. Dia kadang-kadang dia akan tulis macam ni.
nampak 14 dengan 50 tu rapat, dia akan tulis macam ni, 50 macam tu. Ini salah. Rumah tu tak kena. Kat belakang. Macam tu. 50 ni ialah sah. Sifar tu sah. 5 ni maksudnya puluh. So kalau kita tengok kat sini, ni rumah sah, ni rumah puluh, ni rumah ratus. Bagi gram saja. Okay, kalau you tengok kat sini, sifar ni berada pada rumah sah. So salah lah ni. Susunan tu dah tak betul. Macam ni cikgu. Macam ni. Ya, betul. Okey. Betul tu. Ni betul. Okey. So sifar pada rumah sah, 5 pada rumah puluh. Okey, tempat yang ratus tu memang tak ada lah. Kalau kita tengok kat sini, tempat ratus ni apa? Tempat ratus ni tak ada. So apa kat sini? Sifar tak ada. So kena kita letak sifar. Letak sifar kat tu. Jangan biarkan bilik tu tak ada angka. Walaupun dia tak ada penghuni, dia tak ada siapa yang duduk dalam bilik tu, letak sifar. Maksud sifar tu macam tak ada nilai lah. Ada rumah ratus tu. Jangan biarkan kosong macam tu. Letak angka. Angka dia angka sifar. Okey, seterusnya barulah kita tolak YC lah. Tu dah mudah dah tolak dengan tambah tu. Okey. Seterusnya awak sambung sendiri. Okay, tengok soalan nombor 3. Dah siap. Okey, cumanya dia nak dalam gram. Tengok dalam gram. Dia nak dalam gram, kita tengok yang soalan pertama tadi macam ni. 8105. Okey, jangan tak ada perpuluhan lah kan. Jawapan tak ada perpuluhan. Okey. Seterusnya soalan nombor 3. Okey, tengok macam mana cikgu nak isi 9480 ni. Okey, kita buat jadual T. kg gram, 1 kg, 1000 gram, 3 bilik. Topik-topik ni best sikit sebab dia satu jadual T je. Dia tak ada jadual T banyak-banyak. Dia sebab 2 unit saja. Okey, kita masukkan 11 kg pada rumah kg, 730 pada rumah gram. Okey, tambah. Okey, cuba tengok kat sini. Ni naik usi pada rumah gram. 9480 gram, 9480 gram nak isi pada rumah gram. Tetapi dia ada 4 digit. Dia ada 3 bilik tapi ada datang 4 orang. Jadi tak muat. Kat sini sifar pada rumah sah, 8 pada rumah puluh, 4 pada rumah ratus. Tapi 1000 tak ada. 9 tak muat. Jadi 9 kena ingat kalau orang datang rumah kita bilik dah penuh, dia kena tidur kat mana? Ruang tamu. Ruang tamu. Mana ruang tamu? Tumpang bilik sebelah ni lah. KG. Pada rumah KG. 9 terpaksa masuk rumah KG. Sebab dah tak muat. Jangan awak sumbat juga pada bilik yang sebelah 4 ni. Sumbat juga kat sini. 9. Kat situ tak nak, tak boleh. Tak muat nanti. Dia dah tak boleh lagi nak duduk dalam bilik tu. So 9 akan tidur di ruang tamu. Maknanya dia tumpang bilik KG lah. Macam tu. Macam tu cara nak isi. Kalau digitnya datangnya banyak. Terlebih bilik. Jadi dia tumpang bilik sebelah. Okey, nanti buat sendiri. Tambah dan tolak tu buat sendiri nanti. Alright. Okey, nanti soalan nombor 4. Apa masalah dia tengok. Okey. Tengok macam mana kita nak isi 70 kg pula. Soalan nombor 4. Buat jadual T. Kg. Gram. 1 kg sama dengan 1000 gram. So 3 bilik juga. Okey, masukkan 70 kg pada rumah kg. Okey, tapi rumah gram dia tak ada.
Apa kita nak isi? Sama macam tadi juga soalan nombor 2 tadi. Bila bilik tu tak ada penghuni, isikan apa? Isikan dengan angka sifar. Jangan tak letak. Kalau tak letak, awak akan biar kosong macam tu, nanti dia akan jadi macam mana? Okay, dia akan jadi macam ni ya. Tolak 35 kg, 930 gram. Okay, nanti nak buat operasi tolak ni, apa nak tolak dengan sifar? Ni apa nak tolak dengan ni? Apa nak tolak dengan 3? Apa nak tolak dengan 9? Tak ada angka nak tolak. Jadi tak boleh nak buat. Mana boleh? Tiba-tiba kita tulis soalan macam ni, tolak 3. Sama dengan berapa? Apa benda ni kat sini? Mesti ada angka. Mesti ada angka. Jadi tak kenalah tulis tolak 3 je macam gitu. Jadi kena ada angka dia. Angka dia apa? Sifar kat sini kena ada. Kena letak sifar, kena letak sifar, kena letak sifar. Jangan biarkan kosong. Supaya nanti adalah angka yang boleh ditolak. Sifar tolak sifar, sifar tolak 3 tak boleh, kita pinjam. Pinjam dekat 7 ni, tinggal 6, sini tinggal dapat 10, sini jadi 9, sini pinjam, sini tinggal 9, sini pinjam. Okey, barulah boleh tolak. 10 tolak 3, 9 tolak 9 dan seterusnya. Okey, dan kemudian last sekali tambah. Okey, 4,280. 4 digit nak masuk rumah gram, tumpang rumah kg nanti. 4 ni kita tumpang rumah kg. Tumpang pada rumah kg. Sebab ada tak muat kan? Alright. So, jawapan ni nak dalam kg dan gram. Baca asing-asing. Ikut bilik. Alright. Okay, darab dan bahagi kita buat next class lah. Okay, ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Okay, kalau tak ada. Okay, sebagai kesimpulannya untuk hari ni, nak buat operasi tambah dan tolak, mesti menggunakan jadual T. Nak tukar unit, ada 2 kaedah. Sama ada guna darab ataupun bahagi, bergantung kepada soalan. Kalau kg kepada gram, darab 1000. Kalau gram kepada kg, bahagi 1000. Okay, ada 2 kaedah, darab dengan bahagi, ataupun awak guna jadual T. Kalau nak unit depan ada perpuluhan, kalau nak unit belakang tak ada perpuluhan, itu saja. Okey, kalau tak ada soalan, saya rasa itu saja untuk hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi kelas akan datang. Okay, bye semua. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih. Sama. Sama. Okey, bye. Bye.